Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, ayat 78. Ayat 78, tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 530. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Alam yarau ila الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Dalam ayat ini, ayat-ayat yang kita akan baca ini insya-Allah sampai ayat 83, dalam perbincangan siri-siri nikmat Allah Ta'ala ke atas manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, Suratun Nahli. Kita akan tengok yang pertama, iaitulah nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita 3 al-hawas, pendengaran, penglihatan dan hati. Ini dia panggil alat ma'rifah. Alat kita nak kenal benda, nak tahu benda melalui 3 ni. Kemudian Allah suruh kita, setelah dia beri kepada kita nikmat basar, dia suruh tengok ke langit. Jangan tunduk ke bawah saja, kita tak nak, kita nampak rendah, kita tengok ke atas. Bagaimana burung-burung yang berterbangan di udara, seronoknya dia, kita pun tupan gembira. Kemudian kita turun ke bumi, kita tengok asas peralatan-peralatan yang ada di rumah kita, dengan pakaiannya, dengan rumah tu sendiri, kemah yang kita duduk, Allahu Akbar, bulu kambing, biri-biri, semua tu menjadi alat untuk pakaian dan juga untuk khemah, tempat tinggal. Kemudian kita pergi ke Bukit Bukau, tengok bayang-bayang teduh. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ada beberapa nikmat yang kita akan bincangkan dalam pengajian kita pada kali ini insya-Allah. Alhamdulillah para jemaah, para pelajar sekalian, beberapa nikmat dalam siri-siri nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita yang Allah Ta'ala nak supaya kita semua ni bersyukur. Tengok di akhir ayat, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Subhanallah. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat 77
jenguk balik ke atas satu ayat, Allah kata apa? Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Kiamat tetap akan berlaku, tak boleh lari dah. Cepat sekali dia berlaku. Maka bila kiamat ni berlaku, Allah beri kepada kita kesedaran bahawa dulu kamu tak ada, kemudian sekarang sudah ada. Selepas daripada ni kamu akan kembali semula ke bumi, dan kamu jangan cuba-cuba untuk tidak mahu beriman dengan kebangkitan semula. Ini ayat ini nak beritahu kepada kita segala nikmat-nikmat yang ada ni supaya kita sedar diri bahawa kita ni mari daripada di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada, tak ada, ada, tak ada. Tak ada, ada. Semua tu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang kita baca tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan ingatlah, wallahu akhrajakum, dan Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kita kena ingat asal kita ni tak ada ilmu ataupun dipanggil jahil. Kita ni bermula daripada tak ada ilmu. Tak ada orang beranak-beranak pandai selalu, tidak ada. Jadi kita mula dengan jahil, tidak ada ilmu. Keluar semua benda kurang belaka, menangis belaka. Nak makan apa menangis, nak tidur menangis, cari mak menangis. Tidak adalah kataan yang boleh keluar. Nak panggil ibu pun tak ada. Kalau ada budak keluar panggil ibu, mukjizat budak ni. Kan, budak karamat. Satu dunia akan mari ambil gambar dia. Masya-Allah. Tapi bila keluar wang belaka, tak ada siapa nak ambil. Kita limak dia ambil, ayah dia ambil, tanda-tanda kenangan. Syukur isteri telah melahirkan baby. Kan? Kita tengok di Facebook, tahu dah kawan-kawan kita dapat anak. Pukul 3 pagi, pukul 5 pagi semua tulis belaka. Alhamdulillah. Baiklah, bila kita lahir dalam keadaan tak tahu apa benda, tak erti apa-apa, maka Allah beri kepada kita al-hawas, panca indera, alat untuk mengetahui. 3 alat yang besar. Tengok dalam ayat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan. Ini dia panggil hawas. Secara zahirnya yang kita nampak, dia panggil adatul idrak, yang kita nak tahu benda-benda ni melalui telinga, mata. Wal afidah, ini dia panggil alat satu lagi, cara kita berfikir melalui akal, pemikiran dan hati kita. La'allakum tashkurun, supaya kamu semua bersyukur. Ini objektif Tuhan bagi alat-alat kita ni. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Syukur kita, syukur kita terpulanglah kepada masing-masing. Baik, di antara tadabbur yang kita kena korek, para pelajar tengok ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mula dengan as-sam'a wal basara wal fuad. Telinga, mata, hati. Kenapa dia bagi telinga dulu? Jawab dianya, orang yang baby yang baru dilahirkan, dia akan guna telinga dulu. Mata dia tak jelek lagi. Tak jelek lagi. Tapi telinga sudah berfungsi. Ia tengah menangis, mak dia bunyi suara. Dengar suara mak, senyap. Itu dia mula dengan telinga. Dan para ulama pengkaji psikologi juga berbincang tentang telinga dengan mata. Hak mana lebih kuat fungsi dia? Telinga ke mata? Ulama-ulama syariah kata telinga aqwa, telinga lebih kuat.
Kerana itu kita lihat ramai di kalangan orang-orang yang buta mata, tapi dia ni termasuk di kalangan hafazatul Quran, orang yang hafal Quran, orang alim hadis, ahli fatwa, yang jadi mufti pun ada. Cuma nak jadi qadi boleh ke tidak, itu ada perbincangan, sebab qadi ni kena tengok orang. Tapi fatwa boleh. Berapa orang kita tengok grand mufti, mufti apa ni, mufti besar dalam dunia ini buta. Itu dia maknanya telinga lebih kuat, aqwa. Telinga dia boleh mendengar dalam semua keadaan. Kita duduk sini, orang panggil dari belakang, dengar. Kiri dengar, kanan dengar. Tapi mata yang ada depan dia je dia tengok. Belakang dia tak boleh tengok. Tutup lampu gelap boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Kalau hilang spek mata dia, tak nampak. Itu menunjukkan bahawa telinga aqwa. Maka Allah Ta'ala, kita kena ingat kaedah Quran ni, bila Tuhan tartib, bila Allah Ta'ala sebut yang awal tu, menunjukkan kekuatan dia, tartib dia ada dia panggil maksud, bukan susunan begitu spontan lah, ada. Kena buat kajian. Al-sam'a wal basara wal absar wal afidah. Itu dia panggil alat hawasul idrak, dua ni. Kemudian afidah untuk kita berfikir. Tuhan kata la'allakum tashkurun, semoga kamu semua bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan dia, supaya kita bersyukur. Tengok nota di bawah, supaya bersyukur pada Allah dengan menggunakan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang semestinya. Sepatutnya macam mana? Iaitu dengan mengerjakan suruhan-suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Itu yang sepatut. Baik, tamaklah kita perbincangan kelahiran kita. Kita berpindah kepada, oleh kerana mu ada mata, kamu kena tengok dalil ala kamali qudratillahi wa hikmatihi, sempurnanya kuasa Allah Ta'ala dan hikmat segala perkara yang dijadikan. Ayat 79, Allah suruh kita jenguk ke langit, jangan duduk tunduk sentiasa di bawah. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Alam yarau ila at-tayr, tidakkah mereka melihat kepada burung-burung? Sekarang ni kita naik ke alam mana? Ke alam atas, alam burung. Kan? Alam burung, iaitu kita boleh saksi dengan mata kita. Ini dipanggil fungsi kegunaan panca indera ni, tengok atas. Tiga kan kita ada. Atau kita dengar, kemudian kita berfikir dengan hati. Allahu Akbar. Alam yanzuru, adakah kamu tak jenguk naik tengok ke atas? Bagaimana burung-burung dimudahkan terbang melayang-layang di angkasa. Relax dia buka sayap dia tu, suka kita tengok kan, duduk melayang sana pusing sini. Allahu Akbar. Allah Ta'ala jadi pula udara tu ringan, boleh je burung tempuh masuk. Kalau udara tu tebal berat, burung nak gimana, nak terbang macam mana? Subhanallah. Maka Allah Ta'ala ungkit di sini, ma yumsikuhunna illallah, tiada yang menahan mereka dari jatuh melainkan Allah. Allahu Akbar. Ayat-ayat yang menjadi bacaan kita pada waktu malam, surah Al-Mulk, Allah ayat 19, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Mu tengok tak burung di atas tu, saffatin wa yaqbid, maknanya sayap dia buka tutup, buka tutup.
ma yumsikuhunna illa rahman, tidak ada yang menyekat daripada dia jatuh ni, yang pegang dia di antara langit dengan bumi ni, illa ar-rahman, kuasa Allah azza wa jalla. Innahu bikulli syai'in basir. Masya Allah, besar dia punya nikmat. Allah, kita tengok ke burung, macam-macam burung, yang kecil ada, yang besar ada, yang kecil ada, yang besar ada. Kemudian mari pula hari ni, zaman kita ni, burung raksasa. Apa dia burung raksasa? Besi terbang. Ajaib ke tidak besi terbang? Ajaib je. Kalau dia terbang saja dia pun kita pelik dah. Ini dia panggil A370, apa nama ni? 380 yang besar, kapal terbang 2 tingkat. 400 orang lebih muatan dia, 2 tingkat kapal terbang. Tuan-tuan bayangkan seorang-seorang manusia berapa puluh kilo? Ada 70, ada 100 kilo. Setiap orang pula diberi bawa barang 50 kilo, 40 kilo seorang, kalilah berapa pula. Kemudian body dia sendiri tu, kapal terbang tu berapa berat? Allah Ta'ala taskhir, Allah Ta'ala beri dia terbang, naik atas langit. Subhanallah. Patut kita kena mikir, ini dengan kuasa Boeing. Semua tu kuasa-kuasa makhluk kecil belaka. Yang pentingnya kuasa Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Taskhir, Allah Ta'ala permudahkan urusan burung-burung di udara. Allah Ta'ala mudahkan urusan kapal terbang juga, boleh menumpang di udara. Subhanallah. Yang penting bagi kita akhir ayat ni, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Allah. Kalau orang tak beriman, tak ada apa. Kuasa Boeing, kuasa jet, kuasa Airbus, kuasa apa benda, dia tak balik kepada kuasa Allah. Kita sebagai orang beriman, kita kena kembali kepada kuasa Allah. Baik, 2 dari bawah, dari kejadian kita dengan alat-alat yang kita ada, kita tengok. Kemudian Allah suruh balik semula ke rumah kita. Balik, turun balik. Jangan pergi jauh-jauh, nanti kita lara, leka tak khabar diri, kita turun balik ke rumah. Ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Allahu Akbar. Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan sebagai tempat tinggal, tempat kediaman. Kita manusia ini, tanda pelajar, ini di antara pentingnya al-maskan, tempat tinggal. Di antara perkara asas dalam hidup kita ni, kita kena ada makanan, ada tempat tinggal, ada pasangan, ada keamanan, maka manusia tu bahagialah dia. Ada akidah itu nombor 1. Kalau tidak, bahagia sekejap atas dunia, lepas tu dia hilang. Tengok Allah kata apa? Yang pertama, tanda sakana, tempat tinggal. Sebab tu nama dia sakan. Lish. Sebab sakan ni makna tenang. Kita duduk situ, kita rasa happy, bahagia. Tak ada orang nak balik ke rumah dia jadi serabut. Nak balik ke rumah. Semua gembira belaka nak balik ke rumah. Kecuali orang yang ada masalah family, masalah problem dengan keluarga, itu cerita lain. Itu di luar konteks perbincangan. Baik, Allah Ta'ala beri pada kita yang pertama apa dia?
rumah kediaman yang kita buat daripada mana? Sakana, daripada rumah kita ni daripada batu, dari kayu, dari pasir, semua tu masakin, tempat kediaman yang kamu duduk tinggal di situ. Untuk menyelamatkan diri daripada sejuk, panas, hayawan-hayawan ganggu kita, pencuri-pencuri dan macam-macam lagi. Yang penting sakan. Ini masyarakat kita, warga PSD ni, dia ada dua sakan. Sakan Khadijah, sakan tu maknanya tempat tinggal. Kalau orang budak-budak sekolah dia panggil asrama, hostel, kan? Itu dia panggil sakan. Baik, yang pertama kita pergi kepada rumah kediaman. Yang kedua, وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. Dan Allah menjadikan kamu dari kulit-kulit binatang itu, binatang ternak kamu itu, buyut, jadi khaymah, tempat kamu berteduh. Allah. Jadi dua kategori kita ni. Yang pertama rumah sungguh, rumah tetap, rumah kekal, orang panggil, buat dengan kayu, dengan batu. Satu lagi dia panggil rumah bergerak. Apa dia rumah bergerak? Iaitulah khaymah. Tuan-tuan kena ingat, ayat ni turun kepada orang Badui yang duduk di padang pasir. Kerja dia bergerak. Musim ni dia duduk sini, dia pasang khaymah sini, kambing duduk sini. Musim ni dia pergi duduk sini pula. Dia tengok ikut musim. Yang pentingnya hayawan dia, ternakan dia tu ada makanan. Allah kata apa? Apa tujuan rumah kediaman khaymah? Tastakhifunaha yawma dha'nikum. Yang kamu mendapatinya ringan, dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau, wa yauma iqamatikum, ke masa kamu berhenti. Orang Badui dia merantau, dia berjalan, nak berjalan kemah kena ada, kalau tidak macam mana kita nak duduk? Sampai di mana-mana tempat dia pacak kemah, relax dulu dalam tu. Allahu akbar, mudah hidup dia. Wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha. Dan Allah jadikan bagi kamu dari berjenis-jenis bulu, aswaf, wa aubariha wa asy'ariha, semua tu bulu belaka. Tapi bahasa Arab ni dia ada kaya bahasa dia. Daripada berbagai-bagai jenis bulu-bulu binatang berita ternak itu, bulu apa? Bulu kebah, bulu unta, bulu kambing, asasan apa makna asas? Iaitu berbagai-bagai barang perkakah rumah dan perhiasan. Itu dipanggil asasul bait. Maknanya perabot barang-barang dalam rumah. Boleh belaka dia dengan bulu dia ni. Macam-macam benda kita ada. Kita kata alhamdulillah. Asasan wa mata'an ilahin. Sebagai perkakah rumah dan perhiasan untuk kamu menggunanya hingga ke suatu masa. Kenapa Allah Ta'ala sebut ke suatu masa? Ilahin, kepada suatu tempoh. Sebab benda ni semua bertempoh belaka. Yang kekal abadi, siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Al-baqa'ulillah. Kalau orang Arab ni kalau tengok ada kematian dia tulis al-baqa'ulillah, yang kekalnya Allah. Yang lain-lain itu pinjam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut mata'an ilahin, menjadi tempoh kepada suatu masa. Apa makna suatu masa? Masa yang Allah Ta'ala beri itu terhad. Setakat mana terhad? Dia dua masa ada. Tanda pelajar-pelajar, masa kita ni ada dua. Itu nama dia dunia ni, sama ada kita tinggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Tanda pelajar, kita dengan dunia sama ada kita meninggal dunia atau dunia tinggal kita. Dua. Maknanya khaymah kita, barang-barang kita, perabot kita ni
punah, rusak. Tak kira rusak kerana dia sudah rusak dilanda oleh banjir, oleh gempa bumi, maka dia telah meninggalkan kita. Ataupun kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita meninggalkan dia. Dua ya, kita dengan dunia ni tak lebih daripada tu. Sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita. Karena itu nama dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Maka kita tandalah situ perbezaan yang diketarakan oleh ulama-ulama ahlul qulub. Mereka mengatakan beza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Kalau kata meninggal dunia tu orang mati. Kalau meninggalkan dunia itu orang zuhud. Macam kita hari ni, saya dah tinggalkan dunia. Dunia mana? Dunia lara, dunia sana sini, dunia tinggal belakang. Habis duduk mana? Duduk di masjid, duduk di surau, duduk di pondok, kan? Untuk apa? Untuk tumpu masa beribadat, untuk tumpukan kita belajar, nak betul balik channel yang silap dulu, yang lara dulu. Itu dia panggil meninggalkan dunia. Adakan. Kalau kata meninggal dunia, orang akan jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah para jemaah sekalian, pernah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, tanda Nabi kata arba'un minas sa'adah, 4 perkara daripada kebahagiaan. Orang ni bahagia bila dia dapat 4 perkara di atas dunia ni. Yang pertama, al-mar'atus salihah, apabila kita dapat isteri yang salihah. Sama jugalah isteri dapat suami yang salih, kita kata alhamdulillah. Yang kedua, al-maskanul wasi', rumah kediaman yang selesa. Selesa, kita duduk rasa selesa. Ni ada setengah rumah besar 3-4 tingkat, berpuluh bilik ada. Tapi dalam rumah tu huru-hara, isteri tak tegur dengan suami, anak tak dengar kata, ini tak selesa. Yang ketiga, wal jarus salih, kita ada jiran yang baik, jiran yang salih, jiran tetangga kita, masya Allah tabarakallah. Pagi-pagi petang-petang berjalan bersama dengan kita ke masjid, lepas waktu masjid bersama dengan kita pergi cari rezeki, masya Allah. Yang keempat, wal markabul hani, kita ada kenderaan yang baik. Nabi tak kata kenderaan besar, kenderaan yang baik, mana boleh menyampaikan kita nak pergi mana. Alhamdulillah. Zaman dulu orang naik kuda, naik unta, naik donki. Zaman kita ni naik kereta, naik motosikal, naik basikal, jalan kaki, semua tu ada kan. Itu yang 4 yang bahagia. 4 yang celaka pula, tuan-tuan balik ya pusing ya, tak ada apa. Isteri yang buruk perangai, jiran yang jahat, kenderaan pula asyik usap tengah jalan je, tempat tinggal pula buruk ataupun tak selesa. Hadis ini dikeluar oleh Ibnu Hibban dan lain-lain. Kata di muhaqqiq, sanad dia khulasatul hadis sahih. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada satu lagi nikmat Allah Ta'ala yang besar, iaitulah nikmat bukit bukau, nikmat bayang teduh. Jadi nikmat yang ketiga tadi, apa dia? Rumah kediaman. Tak kira lah buat daripada bulu. Yang pentingnya bulu binatang-binatang ini menjadi asas, sama ada pakaian kita, jadi khemah kita, ataupun jadi apa ni, perkakas-perkakas kegunaan yang banyak. Di sini ada ulama tafsir mencuit kita, dia kata Allah Ta'ala sebut di sini bulu ternakan hayawan. Lish? Kenapa? Dia tak sebut kapas, cotton, sebab tak ada pokok ni di kawasan Mekah, tidak ada. Yang adanya orang baru hidup main bulu-bulu ni, jadi pakaian, jadi tempat perlindungan dan sebagainya. Allahu Akbar. Baiklah, itu kegunaan untuk kita manusia. Allah jadikan hayawan dengan bulu-bulunya, dengan dagingnya, dengan susunya untuk kita. Baik, kita pergi kepada ayat 81. Ini untuk kita dan hayawan kita sekali. Subhanallah. Takkanlah kita saja nak menikmati hayawan kita biar begitulah. Hayawan nak juga kandang, nak juga makwa, tempat dia berlindung kalau hujan, kalau panas.
Dia pun manusia, maaf, dia pun makhluk juga. Dia ada perasaan juga, hayawan kan. Baik, tengok ayat 81. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Allahu Akbar. Bila kita baca nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri, sepatutnya kita insaf, kita sedar, kita syukur betapa banyaknya nikmat yang kita gunakan, tapi tidak banyak tidak banyak syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang berat. Baiklah. Wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilala. Dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari yang diciptakannya benda-benda untuk berteduh. Apa dia teduh sini? Pokok kayu. Kan? Semua itu tempat kita berteduh. Duduk bawah pokok. Sekarang ni kita buat bangunan, kita berteduh di bawah. Kita juga berteduh ketika awan mendung. Seronoknya ada awan. Kita duduk tengah padang pasir, tak ada pokok, ada awan. Kita duduk tepi bukit, wal jibal, bukit-bukit juga menjadi tempat kita berteduh di tepinya. Pagi matahari kau ni kita duduk sini, petang matahari kau ni kita duduk belah ni. Subhanallah. Wal buyut, rumah-rumah sendiri juga tempat kita berteduh, dan banyak lagi alat-alat berteduh yang boleh kita teduhkan. Kita duduk atas kenderaan kita, atas kereta berteduh, duduk bawah payung berteduh. Subhanallah. Zilalan, bayangan teduh, tastazilluna biha min hararatis syamsi, yang kita berteduh daripada panas matahari ataupun berteduh daripada hujan. Dua teduh kita boleh. Waktu panas kita teduh, waktu hujan pun kita berteduh di bawah setengah tempat. Ya, tapi di sini Allah kata bayang, zilal, bayang. Hak ni untuk panas. Duduk di bawah mana? Di bawah pokok, di bawah apa saja yang boleh melindungi kita daripada kena panas. Itu satu perkara. Yang kedua, tengok ayat. Ini ajaib. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari gunung ganang tempat berlindung. Di mana kita berlindung di gunung? Tadi gunung dengan pokok menjadi tempat bahan kita berteduh. Tapi oleh kerana pokok ni bukan tempat kita boleh berlindung, kita hanya boleh berteduh, maka Allah Ta'ala sebut khas. Allah jadikan di bukit-bukit itu ada gua, ada lubang, ada lurah lereng bukit. Semua itu untuk apa? Aknana. Makna aknana? Tempat kamu berlindung. Waktu panas kita berteduh, waktu hujan pun boleh teduh, dan ada orang duduk dalam gua. Jadi rumah dia. Ada orang puak kaum Samud, pahak bukit, belah bukit, masuk duduk dalam, buat rumah kediaman. Subhanallah. Inilah kalau kita baca, tuan-tuan kena selalu murajaah surah ini, murajaah surah ini supaya kita nampak nikmat Allah Ta'ala banyak. Kata di ulama, Allah Ta'ala beza di antara zilal wal aknan. Kenapa dia beza? Sebab zilal, bayang tu daripada pokok, kita tak boleh berteduh je bawah dia, tapi kita tak boleh duduk bawah dia. Berbeza dengan bukit yang ada gua, ada tempat, maka yuzillu wa yukin. Dia boleh berteduh dan boleh menjadi tempat tinggal. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Dan Allah juga menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian.
yang memelihara kamu dari panas dan sejuk. Waktu panas kita pakai baju nipis, musim sejuk baju tebal. Kita duduk sini tak terasa sangat tuan-tuan. Duduk di negara-negara sejuk, oh beza jauh musim sejuk dengan musim panas. Ana duduk di Madinah. Madinah ni walaupun masa kita duduk tak ada salji, tak ada apa, tapi musim sejuk dia boleh tahan sampai 2 darjah Celsius. Orang duduk di kutub ni, negara-negara hak bawah, dia panggil tahta sifir bahasa Arab, hak di bawah tolok ni. Sejuk, maka pakaian. Allahu Akbar. Kemudian wasarabila taqikum ba'sakum, dan Allah menjadikan juga bagi kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu semasa berperang. Apa dia? Baju besi, baju rantai, baju yang dibuat. Sekarang ni pun kita tengok polis-polis yang mengawal tu, dia ada baju, dah ada ni besi, dia panggil kalih peluru, tembok tak lu. Dia untuk jaga dada ni, sebab sini enjin. Kalau tembok kena tangan boleh je doktor keluarkan balik peluru, tapi kalau tengok sini jawab dia keluar ke kubur lah orang ni. Itu dia panggil taqikum ba'sakum. Ketika perang ada pakaian khas peperangan. Allahu Akbar. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Segala benda yang kita perlukan semua sudah ada, supaya kamu berserah diri kepadanya, mematuhi pemerintahnya. Tuslimun, tunduk, akur kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Baiklah, nikmat telah diungkit, senarai telah dikeluarkan daripada segala nikmat yang Tuhan ada. Mereka dekil, mereka kerah kepala, mereka tak dengar kata. Bagaimana dengan sikap kita? Nunginya terjun dalam sungai, terjun dalam kolam? La. Allah kata, tengok ayat 82, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Kemudian jika mereka masih berpaling engkar, tak dengar juga, tak syukur juga, tak beriman juga, maka sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan cara yang jelas nyata. Ini tugas kita para da'i, para pendakwah, para pendidik. Apa dia kita? Menyampaikan. Orang tak syukur, orang tak dengar, kita sudah jalankan tanggungjawab. Nabi pun Tuhan kata wa ma'alaika illal balagh. Apalagi dengan kita pendakwah yang cilik, yang kecil ini, kita juga wa ma'alaika illal balaghul mubin. Penjelasan yang nyata. Nyata di sini kata dia setengah ulama tafsir, dia kata nyata tu bahasa kita biar jelas orang faham. Nyata di sini dengan makna sahih maklumat yang kita sampaikan. Ini daripada Allah, ini daripada Nabi, ini telah ditafsirkan oleh ulama salafus salih dan juga ulama-ulama semasa yang memahami waqi' reality ini. Mubin maknanya jelas. Orang faham, reality berlaku. Kalau bercakap benda orang tak faham, masalah kita, kan? Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya Allah, mereka mengetahui nikmat Allah yang melimpah-limpah itu, tahu dah. Kemudian mereka tergamak mengingkarinya, tak syukur. Ada setengah ulama tafsir khususkan siapa dia nikmat Allah Ta'ala itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak kafir ni tahu Nabi kita, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka ingkar. Yungkirunaha, ingkar. Wa aktsaruhumul kafiru, dan kebanyakan mereka pula kafir. Ulama kata kenapa diguna kebanyakan, sedangkan semua yang ingkar tu kafir belaka. Ini bahasa ni kafir itu macam-macam. Ada kafir total
macam Abu Jahal, Abu Lahab lawan. Ada kafir yang tak tahu apa, dia panggil kafir yang jahil. Kita baca dalam buku sirah pun tak sebut nama dia, sama dia khianat ke Nabi ke dia apa, tak ada. Orang yang panggil kafir hak jahil, tak tahu apa. Ada kafir yang baik seperti Abu Talib dan beberapa orang lagi yang baik-baik. Kafir dia, tapi dia baik. Dia tidak engkar, dia tidak khianat ke Nabi. Maka di situ Allah Taala sebut wa aktsaruhum, kebanyakan mereka kafir. Mana kafir itu banyak kategori. Ada ulama balaghah kata wa aktsaru dengan makna ramai, itu maknanya majoriti lah. Puak-puak kafir itu kafir lah dia. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, beberapa kesimpulan daripada ayat yang kita baca dari 78 sampai 83. Yang pertama sekali, Allah Taala ungkit kepada kita ni keluar daripada perut mak tak tahu apa. Maka disitulah tandanya kita kena syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kenapa Tuhan sebut 3 anggota kita? Pendengaran, penglihatan dan hati. Dia kata kerana inilah 3 anggota yang mempunyai kelebihan, kemuliaan dia, kerana dia miftah li kulli ilmin. Pintu, kunci nak dapat ilmu melalui telinga, mata, hati. Sebab tu kita hari ni bila kita masuk sekolah, sekolah, dia tak sibuk-sibuk. Cikgu kita sibuk dengan ajar dulu. Ajar suruh kata-kata, budak-budak ni ikut tak tahu apa. Lepas tu dia baru tulis saburah, tulis di whiteboard tu papan hitam, tulis A, B, C, baru tengok. Kadang-kadang budak ni suruh tukar huruf, tapi kalau suruh ulang balik, hak dia dengar itu masuk pendengaran itu besar. Pasal itulah bila kita nak ngaji Quran, kena ada, dia panggil uslub syafahi. Musyafahah, mulut dengan ke telinga. Kita kena dengar, guru tu kena baca dulu ayat. Baca, ikut. Baru dia dengar, baru kita. Subhanallah. Jadi tiga alat ini, alat yang menyampaikan ilmu makrifah kepada orang. Kemudian dalam beberapa ayat ini Tuhan sebut la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Maknanya syukur itu adalah merupakan objektif besar. Allah Ta'ala ciptakan manusia supaya menjadi manusia yang bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula kepada kita tempat kediaman, tempat tinggal yang tenang. Tadi ana sudah baca hadis 4 minas sa'adah, di antaranya ciri-ciri isteri salihah, rumah yang baik, kenderaan yang kita ada itu di antara yang baik. Maka rumah itu tempat tenang, bukan tempat berkelahi. Ni ada setengah orang rumah tempat dia balah dengan bini. Tak. Yang keempat, asal manusia itu jahil, maka Allah Ta'ala beri kepada kita turuqut ilm, jalan nak dapat ilmu melalui telinga, mata. Dia panggil alat al-idrak, mengetahui benda, wal afidah, hati, dia kata al-wa'yu wal hifz, melalui hati kita dapat kesedaran, kita dapat pengajaran. Allahu akbar. Maka di sini ulama tafsir dia pergi jauh. Dia kata daripada ayat inilah kita memahami bahawa manusia itu asalnya jahil. Kita kalau kita nak tanya hukum, tanya apa, pasti dulu orang yang kita nak tanya tu ada ilmu. Sebab asal manusia itu jahil. Dia mengaji, betul dia mengaji, bab apa? Bab solat. Tapi kita nak pergi tanya dia bab saham. Lah. Kita kena tanya ulama bahagian muamalat. Masya-Allah. Dengan adanya telinga, adanya hati, berbezalah kita dengan hayawan. Hayawan dia telinga, mata pun dia ada, tapi tahu ke apa dia? Acuri cakap dengan dia. Kambing jangan berok sini. Tengah duk cakap tu bobek-bobek dah. Nak kata apa? Kan dia panggil telinga tak ada. Orang pun lagu tu juga. Kalau kita cakap dia tak faham, lebih kurang dengan kambing. Baiklah, yang ke berapa? Yang kelima, yang keenam. Dalam ayat ini juga harus kita mengambil manfaat daripada kulit binatang dan bulu-bulu binatang. Semuanya dibenarkan. Panjanglah cerita, binatang yang sembelih, yang tak sembelih, bangkai itu kena sama. Kita itu balik dalam kitab fiqh lah, kan? Baiklah para jemaah sekalian, tadi ayat Quran wa aktsarumul kafirun, ulama kata kenapa dia guna aksar sedangkan kafir itu sudah ramai? Jawabnya itu ghalib, biasanya diguna sedepitik itu. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu untuk sesi kita kali ini. Kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang bermula ayat 84. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.